أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'asir fa inna taysir alaika yassir Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah hari ini kita akan sambung membaca kitab karangan Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibn Mustafa Ar-Rashid, seorang ulama Syria yang mengarang kitab kecil yang bertajuk Ancaman Meninggalkan dan Melewatkan Sembahyang. Seorang ulama daripada Syria yang mengarang kitab kecil, sebuah kitab nipis saja, berkaitan tentang ancaman meninggalkan dan melewatkan sembahyang. InsyaAllah pada pertemuan yang dahulu kita dah lihat kata-kata aluan Tuan Pengarang. Hari ini kita akan melihat pula apakah pengisian yang disampaikan oleh Tuan Pengarang kita, iaitu Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibn Mustafa Ar-Rashid. Kita nak tengok apa yang beliau ceritakan tentang solat. Yang pertamanya, beliau mengatakan, ketahuilah wahai muslimin, sampai bila kamu tidak mahu sembahyang, padahal ia merupakan tiang agama, asal agama Islam, rahsia dan asas kejayaan serta perjanjian Allah Ta'ala ke atas orang Islam. Ad-din, okey, as-salatu minanuddin. Okey, solat adalah tiang agama. Pengarang kitab bagi tahu dekat siapa sahaja yang meninggalkan solat, hampir pada hari ini orang yang meninggalkan solat daripada usia baligh sampailah umur 65 tahun masih lagi ramai meninggalkan solat secara konsisten. Kalaupun dia tidak meninggalkan solat, dia meninggalkan waktu-waktu solat. Maksudnya dia tidak sembahyang secara lengkap daripada subuh sampai isyak. Mungkin subuh dia sembahyang, zuhur dia tak sembahyang, isyak sembahyang, maghrib sembahyang. Jadi dia tak konsisten, dia tak sembahyang secara lengkap pada hari ini. Apabila kita mendengar kisah para nabi dan para rasul, kalau kita nak tahu, solat yang terbaik adalah solat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in. Kemudian semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakinlah kurang kualiti solatnya. Bukan tak kualiti, kurang kualiti. Ada orang sembahyang dengan yang baik, dengan cara yang baik, tapi kurang kualiti. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, semakin jauh umat aku dengan aku, bermakna semakin kurang dari sudut keimanan, dari sudut ibadah mereka. Sebab bila kita dengar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beritahu kepada kita, dia meriwayatkan tentang sebuah kisah di mana orang-orang Islam di Madinah semuanya solat di Masjid An-Nabawi. Maksudnya semua orang Islam ketika itu solat di Masjid Nabawi, kecuali siapa? Kecuali munafikun ma'lumun nifaq. Maksudnya orang-orang munafik sahaja yang tidak solat dekat masjid. Mungkin dia solat waktu-waktu penting macam maghrib,
Subuh dia tak datang, Isyak dia tak datang. Dia datang waktu-waktu penting. Kata Ibnu Mas'ud, hanya orang munafik sahaja yang tidak solat di Masjid Nabawi. Maksudnya tidak solat berjemaah. Itu baru solat berjemaah. Kecuali orang itu adalah orang munafik yang diketahui munafiknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diketahui juga munafiknya di kalangan para sahabat. Para sahabat. Kita kalau gunakan kaedah tu pada zaman sekarang, habis dengan semua sekali. Dengan masjid, AJK, semuanya sekali pernah tidak solat di masjid secara berjemaah. Sebab tu kita bila dengar kisah solat para sahabat, kisah solat orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu, bila kita dengar kisah mereka, kita boleh kata cerita solat mereka adalah cerita dongeng. Sebab apa cerita dongeng? Saya kongsikan satu kisah solat di zaman ulama dahulu. Apabila ulama dahulu mereka solat, kata mereka pada bulan Ramadan mereka tarawih. Imam akan mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam dalam bulan Ramadan. Maksudnya 3 malam, 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, khatam Quran. Lepas tu 4, 5, 6 Ramadan, khatam lagi 1 Quran. Maksudnya 2 kali khatam. Maknanya solat mereka macam mana? Solat mereka terlalu panjang. Terlalu panjang. Kisah solat tu kita rasa macam dongeng. Sehingga kan apa? Sehingga kan para sahabat kata, kami apabila selesai solat tarawih, kami akan berlari keluar terus ke rumah masing-masing untuk menyediakan persediaan sahur kerana subuh makin hampir. Nampak? Maksudnya ciri solat itu berbeza dengan kita. Kita sekarang kalau buat 20 rakaat pun dah jarang jumpa dah. Yang ada 8 rakaat. Sudah 8 rakaat. Imam baca daripada surah yang pendek-pendek. Mungkin imam baca daripada surah Wadduha. Kemudian sampailah Qul a'udzu birabbin nas. Sampai situ saja. Kalau imam baca panjang sikit, kita dah rasa tak selesa. Nak cari masjid lain. Itulah kualiti beza solat kita dengan solat orang-orang dahulu. Orang-orang sebelum daripada kita. Orang-orang Islam yang sebelum daripada kita. Benarlah kata Nabi Muhammad SAW, semakin jauh satu zaman tu, semakin kurang kualiti ibadah mereka dan juga kurang juga kualiti iman dan takwa mereka. Sebab apa? Ramai hari ini kita tengok orang tinggalkan solat dengan sewenang-wenangnya. Pergi jalan jauh sikit, tak solat. Pergi baru musafir sikit, tak solat. Padahal boleh jamak, boleh qasar solat tu, tapi tak nak solat. Sibuk sikit, tak solat. Ada urusan sikit, tak solat. Nak ambil gambar fotografer sebab kahwin, nak pergi outdoor, tak solat. Asar tinggal. Macam tu je. Hari pertama dah mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mengerjakan suruhannya. Apa lagi kisah solat yang kita nak tengok dalam ni? Apabila seseorang itu dihadapkan di mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan para malaikat untuk mengeluarkan solat. Maksudnya seseorang itu apabila dipanggil, Allah arahkan, keluarkan solat fulan bin fulan. Kalaulah solat bin fulan ni lengkap, maka layaklah dia untuk dihisap amalan dia yang lain. Baru layak. Fa iza salahat amalu kullu wa iza fasadat amalu kullu. Maksudnya kalau solatnya diterima, maka barulah dikeluarkan ibadah dia yang lain. Membaca Al-Quran ke, sedekah ke, haji ke, puasa ke. Tapi kalau solat dia ada problem, ada masalah, bukan orang yang di kalangan yang mengerjakan solat, maka Allah tolak solat itu. Kita tengok apa Tuan Pengarang masukkan. Tuan Pengarang masukkan dalil agama berkaitan dengan sembahyang.
daripada surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Apa dia? Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang wajib. Yang wajib atas orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ialah orang-orang Islam yang tertentu waktunya, yakni difardukan. Maksudnya ada time. Bukannya boleh solat sesuka hati. Subuh ada waktu, zuhur ada waktu, asar ada, maghrib ada, isyak ada. Jadi kena ikut waktu ini secara wajib. Mestilah dilakukan kerana ianya wajib. Lalu pengarang kitab masukkan juga dalil daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawatil wassalati wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna solat kamu pada waktunya. Segala sembahyang yang fardu, khasnya sembahyang wusta. Apa? Sembahyang wusta, sembahyang asar. Dan berdirilah kamu kerana Allah dan dengan taat serta khusyuk. Kemudian kita tengok lagi satu dalil daripada surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil ini berkaitan dengan menyatakan orang yang melewatkan sembahyang. Orang yang melewatkan sembahyang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau orang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Maksudnya, orang yang sengaja melambatkan solat pun akan ada masalah. Bukan orang yang meninggalkan solat memang bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang yang melewatkan solat. Melewatkan solat ni dia sengaja melewatkan. Kita mestilah berusaha untuk ke arah mempercepatkan solat. Solat di awal waktu. Mesti ada usaha ke arah tu. Bukan kita kata, oh tak apalah, nanti pukul 6 baru solat. Kalau solat asar. Padahal asar 4.30. Dia kata tak apa pukul 6. Padahal dia ada waktu yang senggang. Dia boleh solat dulu. Tapi dia tak nak solat. Jadi orang macam ni pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran bahawasanya dia ni daripada orang-orang yang lalai. Maka kecelakaan yang besar. Allah bagi tahu ia merupakan satu kecelakaan baginya. Ini adalah antara dalil-dalil yang diberikan, yang ditulis, yang dimasukkan oleh pengarang kitab, iaitu Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibn Mustafa Ar-Rashid, berkaitan dalil-dalil yang memberitahukan kepada kita berkaitan solat. Apa kata Imam Hasan Basri? Apa kata Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri ni adalah seorang qadi, seorang ulama besar. Imam Hasan Basri kata berkaitan dengan ayat apa? Imam Hasan Basri bagi tahu kita berkaitan dengan surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa kata Imam Hasan Basri berkaitan dengan ayat ini? Iaitu orang yang lupa waktu sembahyang sehingga keluar waktunya. Dia lupa. Orang yang lupa solat hingga sampai keluar waktunya. Sebahagian ulama' berkata, orang yang tidak suka sembahyang di awal waktu tidak berasa sedih melewatkannya. Oleh itu, ia menganggap tiada apa-apa faedah untuk segera melakukan solat ataupun sembahyang, dan juga tidak berasa bersalah melewatkannya kerana ianya sebahagian tanda hati yang mati. Imam Hasan Basri kata, orang yang tak ada rasa bersalah sebab sembahyang lewat, lepas tu dia tak kisah pun sembahyang lewat, dia kata, kenapa nak cepatkan? Ini adalah tanda-tanda hati mati. Hati mati. Bukannya dia tinggalkan, dia lambatkan solat. Kata Imam Hasan Basri, ini merupakan tanda-tanda orang itu hatinya telah mati.
Kemudian berkata Wahab bin Munabbih, hairan bagaimana manusia menangisi orang yang sudah mati, namun mereka tidak menangisi orang yang mati hati, padahal ianya lebih dahsyat. Kita sedih orang meninggal, saudara mara kita meninggal, adik-beradik kita, ibu bapa kita meninggal. Kita sedih. Oh, kenapa pergi, kenapa? Tapi kita tak sedih diri kita apabila kita tak dapat taat perintah Allah, tak dapat solat, tak dapat nak menutup aurat dan sebagainya. Itu kita tak sedih kan? Padahal itulah merupakan kecelakaan besar bagi diri seseorang itu apabila dia tak dapat taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu berkaitan sambungan kitab berkaitan ancaman meninggal dan melewatkan sembahyang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.